guys, hari ni kita akan start pasang jajan-jajan dekat kita punya CBR 250RR. Hello guys, selamat datang pada channel Pakcik Mimin. Pakcik ucapkan selamat datang untuk korang yang baru je sampai kat channel ni. So macam yang korang dah tengok dalam video Pakcik pergi buat decal untuk Pakcik punya CBR ni. Pakcik ada pakai phone holder kan. So dalam video hari ni Pakcik akan explain sikit lah pasal Pakcik punya phone holder yang Pakcik beli tu. Dan lepas kita dah siap pasang kita punya phone holder tu, Pakcik nak start pasang kita punya jajan sikit-sikit lah untuk motor ni. Pakcik nak pasang tank pad sikit. Lepas tu Pakcik nak tukar visor, bagi dia bulat sikit, bubble sikit. Lepas tu Pakcik juga nak pasang Pakcik punya winglet lah. So Pakcik dah buat video pasal winglet ni sebelum ni. So hari ni kita just pasang je dekat motor Pakcik. Sebab sebelum ni Pakcik test winglet tu dekat motor adik Pakcik. So hari ni akhirnya Pakcik punya sayap akan bersayap. So inilah dia barang yang Pakcik beli. Barang ni Pakcik beli dekat Shopee. Link Pakcik akan letak dekat description macam biasa. Untuk semua barang yang ada dalam video ni, korang boleh cari link dekat description ataupun dekat dalam komen kat bawah. Pakcik akan pin komen untuk semua link barang-barang yang Pakcik pasang dekat motor Pakcik hari ni. So kalau macam ni dia tak jelas kan, jom kita tengok close up sikit untuk Pakcik explain pasal barang ni. So inilah dia barangnya guys. Dia datang dalam kotak macam ni. So ini adalah dia punya barangnya. So dia ada security lock. Maksudnya nanti bila kita masuk, bila kita dah pusing tu dia lock, dia takkan boleh terbuka selagi kita tak buka dia punya pin unlock ni lah. So ni dia punya feature. Insert the connector into the slot, slide bla bla bla. So ni dia cara dia macam Pak cakap tadi. Bila kita dah masuk and kita lock, dia memang takkan boleh buka selagi kita tak tekan dia punya yang untuk unlock ni lah. So ni adalah apa yang dia akan bagi. Dia akan bagi tapak untuk kita tampal dekat kita punya phone, kat phone case. Lepas tu dia bagi barang phone holder tu. Dan dia juga akan bagi getah untuk 3 saiz dia ada 3 saiz yang berbeza untuk ikut kesesuaian korang punya handlebar. Alright, so jom kita tengok dekat dalam. So bila kita buka, ini apa yang kita akan dapat. Kita ada dia punya installation guide. So ni barang yang dia bagi yang getah tadi ni Pak cakap, and then Allen key. Dengan ni adalah phone holdernya. Dan untuk tapak yang kita nak tampal dekat kita punya phone case tu, Pakcik dah tampal dekat Pakcik punya phone case. So tak ada dalam kotak lah. So first kali sebelum kita pasang, kita just buka je dulu dia punya skru ni. Guna Allen key yang dia bagi. Tapi sebab Pakcik dah bawa keluar Allen key Pakcik, so Pakcik guna Allen key sendirilah. Alright, so bila kita dah buka, so getah ni kita keluarkan. So yang kecil ni kita simpan. Kita akan guna saiz yang sederhana ni. So jom kita tengok macam mana cara kita nak pasang kita punya phone holder ni dekat kita punya motor. Alright, so sebelum kita nak pasang kita punya phone holder tu, macam yang korang tengok, Pakcik akan pasang phone holder tu dekat handlebar sebelah kiri, dekat kita punya belah clutch. Sebab apa? Kalau dekat sebelah kanan, dekat belah throttle, kita punya kill switch punya modul tu dia besar dan tebal Sebab ada throttle punya throttle by wire tu. So dia memang makan space yang lagi besar. So tak muat untuk kita letak kita punya phone holder tu dekat sebelah throttle. Jadi sebab kali itu Pakcik akan letak throttle tu dekat sebelah kiri, dekat sebelah clutch. Sebab kita akan ada ruang lah dekat sini. Kita boleh tolak kita punya clutch lever ni rapat kepada kita punya modul lampu ni. And then kita akan letak kita punya phone holder dekat sini. Kenapa Pakcik tak letak phone holder dekat tengah antara clutch lever dengan kita punya modul lampu ni? Sebab kalau korang tengok dekat sini kita ada welding punya kesan dekat kita punya handlebar ni. Jadi sebab kalau itu kita tak boleh nak tolak kita punya handle ni lebih lagi ke arah tengah. Sebab apa? Benda ni akan halang lah. Kita tak boleh nak ketatkan nanti kita punya clutch lever punya skru ni. Sebelum kita start pasang juga kita punya kerja hari ni, sebenarnya Pakcik nak explain jugalah kenapa Pakcik tak pilih untuk letak phone holder yang dekat tengah ni. Macam yang korang semua tahu, Pakcik rasa korang semua dah pernah tengok video daripada Nasir Haris. Dia ada buat phone holder, dia jual phone holder letak dekat tengah ni. Dan sebab kenapa Pakcik tak nak letak phone holder dekat tengah ni adalah Pakcik ada plan in the future, tak tahu bila, tapi in the future Pakcik ada plan untuk pasang handlebar punya damper dekat sini. So handlebar damper tu dia akan pasang dekat skru ni kalau tak silap Pakcik. And then tapi bila dia akan pasang tu, dia punya damper tu akan duduk kat tengah macam ni. So bila kita dah ada phone holder dekat sini, memang damper tu kita tak boleh nak pakai lah. So disebab kali itu Pakcik cuba untuk cari option lain supaya Pakcik still boleh guna phone holder, tapi Pakcik juga ada option untuk pasang Pakcik punya steering damper dekat tengah ni.
So sebelum kita start pasang kita punya phone holder, kita kena longgarkan skru kita punya clutch lever ni. Sebab macam yang Pak cakap tadi, kita kena gerakkan clutch lever ni ke sini supaya ada ruang untuk kita masukkan phone holder dekat sini. Dan untuk longgarkan skru tu, kita hanya perlukan spanner saiz 8. Alright, so selepas korang dah longgarkan ni, korang jangan ketatkan terus. Sebab apa? Kita perlukan free play ni. Sebab nanti kita bila nak masukkan kita punya phone holder tu, dekat sini agak sempit So kalau korang ketatkan terus, memang korang takkan boleh masuk phone holder tu. So korang kena biar dia longgar, biar dia ada ruang untuk bergerak. Nanti kita akan adjust untuk masukkan. So seterusnya, kita ambil kita punya getah yang Pak cakap tadi. So yang ni saiz 25.4mm. Kita just masukkan je dekat dalam ni. Dan duduk dia dekat bahagian hujung lah. So sekarang tibalah masa untuk kita pasang kita punya phone holder. So kita akan masuk dari bawah. And then kita kena lalu dekat wire ni, dekat kita punya clutch punya sensor ni. Kena tolak sikit sebab dia memang sempit guys. Alright, so sekarang baru boleh pasang. And korang just pasang skru je lah. So macam biasa, kita jangan ketatkan lagi semua benda sebab kita nak adjust dulu, dapatkan position yang sesuai untuk kita. A few inches later. Pakcik rasa kita dah boleh ketatkan semua. So macam korang tengok ni, dia memang akan ada longgar sikit. Tapi bila korang bawa sebenarnya memang dia tak bergerak lah. Pakcik dah test sebelum ni, tak sampai top speed. So waktu speed lebih kurang dalam 150 tu memang tak akan bergerak. Memang dia stay je, duduk diam. Mulanya pakcik ingat maybe sebab getah ni tak cukup ketat lah dekat bahagian handle. Tapi bila pakcik fikir balik, oh sebab kita punya bahagian handle ni, kalau korang ingat dekat bawah ni tadi kita ada bahagian welding. So dia tak pegang 100% lah sebenarnya. So ini sebenarnya dah okey. Kalau kita nak pakai getah yang lagi kecil, takut dia terlampau besar, nanti kita tak muat nak masuk kita punya phone holder ni. Okay. So last step, sebelum korang tampal benda ni dekat korang punya casing phone, pakcik memang cadangkan korang tampal benda ni dekat casing phone. Sebab apa? Kalau korang tengok dia memang agak tebal So bila korang dah pasang dekat casing phone ni, kalau korang nak gunakan benda ni setiap hari untuk daily, memang korang akan rasa agak tebal lah, bulky sikit bila masuk dalam poket. And korang tak boleh nak lay flat bila letak dekat atas meja tu. Jadi sebab kalau itu, pakcik akan cadangkan korang beli casing khas untuk pasang phone holder ni. So bila korang nak keluar bawa motor, nak guna phone holder, korang pakailah casing yang korang nak tu. So balik kepada apa yang pakcik cakap tadi. So sebelum korang tampal korang punya stiker untuk tapak dia ni, pasti korang kena try dulu letak dekat korang punya phone holder. And then korang try pusing dulu korang punya handle ni ke atas dan ke bawah. Pastikan dia tak kena dekat kita punya visor. Dan juga pastikan dia tak kena kita punya tank. Alright. So pastikan clearance. And then korang rasa dah ok, baru korang tampal dekat sini. So sekarang dah siap lah, korang dah ada phone holder. Dan dia punya benda ni memang secure sebab dia lock. Macam yang Pak cakap tadi, bila korang dah pusing ni, dia akan masuk tempat dia. So dia, bila kita lepas ni, dia akan lock ni. Maksudnya dia tak boleh pusing lepas daripada kawasan ni. So cara untuk pasang dia, korang dah masuk macam ni. Belakang ni korang kena tekan lah untuk pasang. Dan untuk cabut, korang kena tekan benda merah ni So bila korang dah letak dekat tapak, pusing, dah lepas. So sekarang kalau korang tengok, memang dia dah tak boleh pusing dia dah lock dekat situ. So insyaAllah dia takkan tercabut. Tapi untuk korang yang maybe tak percaya dengan tape belakang ni, sebab ni dia just pakai double tape je kan, maybe lah ada korang yang risau, korang yang jenis bawa 200 km sejam kan. So untuk case yang tu, korang boleh lah cari tali. So korang pastikan korang punya folder tu ada lubang untuk tali macam ni. So korang masukkan je tali kat sini. And then korang ikat lah dekat korang punya handle ke mana, supaya korang lebih yakin lah, just in case. Sebab lebih baik mengelak daripada membeli phone baru. Tapi Alhamdulillah daripada yang pakcik test, sebab motor ni sedia dah 8 tang, so pakcik tak pernah sampai top speed lagi lah. Tapi untuk setakat 1415 memang tak goyang, memang tak bergerak, memang tak tercabut. Alright, so kita dah siap pasang kita punya phone holder. Jom kita tengok beberapa jajan lain yang pakcik nak pasang dekat motor CBR 250R pakcik ni. Hihihi. So untuk tank pad, pakcik pilih ni daripada Indonesia punya Honda. So daripada PT Astra Honda Motor ataupun AHM. Ni adalah Honda Genuine Accessories. Ni daripada Honda Indonesia. Dan dia akan nampak macam ni lah. Jom kita tengok apa yang kita ada dekat sini. Dan kita tengok macam mana cara nak pasang benda ni. Sepatutnya dia senang lah, memang just tampal je. Korang tengok ni. Ish. Inilah kalau beli barang daripada Indonesia, inilah satu yang pakcik kurang puas hati. Selalunya dia punya tengok ni, dia punya tape tu, tape cover dia terlebih-lebih sampai terkena dekat kertas and then melekat macam ni Aduh, tak cantiknya.
Alright, so ni apa yang pakcik dah cubalah. Pakcik cuba untuk bersihkan sikit-sikit ni. Sebab apa, kalau tarik lebih lagi, dia akan tarik sekali dengan tip tu Pakcik risau nanti jadi tercabut pula dia punya tip asal tu. So inilah dia barang dia. So dia akan duduk dekat sini kot pakcik rasa. Oh, dia suruh cabut rupanya. Okey, pakcik baru tahu. Dia suruh kita potong potong bahagian yang ni. So maksudnya kita tampal dekat motor nanti just ni je, yang bahagian timbul ni je. Yang bahagian tenggelam ni kita takkan tampal. Alright, so bila kita dah potong, so lah macam ni. Kita akan terbelah-belah ni. So yang ni bahagian tengah dia. So ini je lah yang tebal-tebal ni je yang kita akan gunakan untuk tampal dekat kita punya tank. Alright, so next ni dia ada bagi macam template untuk kita pasang dekat kita punya motor. So bila kita dah pasang kita punya template tu, so nanti kita akan start pasang kita punya tank pad ni daripada atas lah, mengikut lubang yang dia dah ada tu. Maybe pakcik sebenarnya patut letakkan dia ke bawah lagi tapi tak apalah, okey je kot. So kenapa kenapa kita kena ada tank pad ni? Lalunya untuk lelaki lah rider. So bila kita ride kita akan pakai seluar kan. Dan bila kita pakai seluar kita ada tali pinggang kan. So kenapa kita kena ada benda ni? Supaya bila kita pakai tali pinggang ke, kalau kita pakai pouch bag ke, dia akan protect lah kita punya tank ni daripada tercalar kena kita punya tali pinggang ataupun kita punya pouch bag. So jom kita bergerak kepada yang seterusnya, iaitu kita punya windshield. Alright, so seterusnya yang kita akan ganti adalah kita punya windshield. Sebab apa, kita windshield kalau kita tengok ni, yang standard dia memang terus sampai sini je. Tapi untuk yang pakcik nak ganti ni, dia lebih ada bubble. So dia akan bantu kita untuk bila kita nak tunduk tu, nak tunduk untuk top speed. So kita punya airflow tu akan lebih cantik lah. Dia akan naik pergi ke atas kita punya helmet. Dan sebab kedua kenapa pakcik nak tukar juga adalah sebab yang sekarang ni adalah clear, color clear. So pakcik nak tukar dia kepada color smoke. Kenapa kita nak kena pakai yang smoke? Sebab kalau korang tengok sini bawah ni kita ada meter. So kalau korang yang jenis parking dekat tengah panas selalu, bila korang punya meter ni selalu kena panas, ada kemungkinan untuk korang punya meter punya case ni, dia punya screen ni boleh jadi merekah ataupun jadi ada kesan-kesan tak cantik lah. So disebabkan oleh itu, kita seeloknya kita akan tinted lah kita punya visor supaya dia akan protect sikit kita punya meter dekat bawah ni. So untuk buka kita punya visor ni, kita just perlukan Allen key size 3 size 3. Kita buka 4 skru dekat sini. So bila korang buka korang punya visor tu, buka skru, korang jangan lupa jangan tertinggal ada 2 washer dekat kita punya skru ni. Ada satu washer dia yang plastik macam ni warna putih, and satu lagi washer yang getah warna hitam. Okay, so pastikan korang buka tu hati-hati, tarik semua washer sekali. Alright, so macam tu je, korang just perlu buka 4 skru ni dan pastikan korang tarik sekali semua washer yang ada. And then korang just angkat ke atas. Alright, so bila korang dah buka korang punya visor, korang akan dapat macam ni. So ni benda ni korang kena cabut dia punya benda screw thread ni korang kena cabut. Ada 4 and masukkan dekat visor korang yang baru. Alright, cara nak buka dia senang je, korang memang just tarik so ni getah. Nak cabut senang, nak pasang nanti yang tu maybe mencabar sikit lah. Alright guys, so pakcik dah jumpa cara paling senang lah untuk pasang kita punya getah thread dekat kita punya visor ni. Cara dia adalah korang ambil ni, pastikan kat bahagian yang ada thread ni kat bahagian bawah. So korang just masukkan separuh masukkan separuh dulu. And then lepas korang masuk tu, korang pulas, tekan sambil pulas Bila korang tekan sambil pulas, dia akan masuk habis. And then korang pusing belakang and tengok dekat belakang korang pulas and then tarik-tarik lah sampai korang dapat dia keluar dengan elok lah, semua getahnya tu tak ada terkepit Alright, so nampak dia dah kemas. So jom kita cuba lagi. Masuk separuh, tekan, pulas. Alright, terus tak ada yang terlipat, lagi senang. So kita just continue untuk buat semua 4-4 Alright, so kita dah siap pasang dia punya thread semua. So sebelum kita pasang dekat kita punya motor, kalau korang rajin ambil screwdriver yang flathead tu, masukkanlah sikit, lap-lap sikit dekat tepi ni, guna ujung-ujung ni, guna kain. Sebab bila kita dah pasang kita punya visor, sini memang susah lah nak access So cara untuk pasang kita punya visor senang. Ujung ni dia ada macam slot, kita akan masuk dalam lubang tu. Macam yang korang tengok dekat sini, dia punya hujung dia semua memang flush memang plug and play, memang ngam, cantik, memang khas untuk CBR. So kalau korang berminat nak beli benda yang sama macam yang pakcik pasang dekat motor pakcik hari ni, semua barang yang pakcik pasang hari ni, pakcik akan sediakan link dekat bawah.
korang just perlu cari je dekat dalam description dekat bawah. Kalau korang tak pandai macam nak tengok description, pakcik juga ada letak ni dekat pin komen. Korang just pergi dekat bahagian komen, nanti korang akan jumpa ada link untuk semua barang-barang yang pakcik pasang hari ni. Jadi link tu adalah link affiliate. Kalau korang beli barang-barang ni menggunakan link pakcik, korang juga sebenarnya dapat membantu pakcik lah untuk mencukupkan dana untuk beli banyak barang dan untuk buat banyak lagi video untuk channel pakcik ni. Satu lagi bila korang nak ketatkan korang punya screw visor ni, pastikan korang tak buat dia ketat yang terlampau Sebab apa? Korang punya visor ni plastik ni semua plastik. Kita punya cover set pun plastik. Jadi bila korang buat dia terlampau ketat, walaupun dia dah ada getah, dia akan menyebabkan pressure yang terlampau kuat dan menyebabkan korang punya plastik ni akan merekah ataupun patah. Alright, so dah siap barang yang ketiga. So kita pasang barang yang terakhir, iaitu kita punya winglet. Alright, so untuk pasang kita punya winglet ni, pakcik rasa pakcik tak akan explain detail. Just pakcik akan bagi tahu beberapa poin penting lah. First, untuk korang buka korang punya screw side mirror ni, pastikan korang tolak dia ke bawah Sebab apa? Bila korang tolak ke bawah ni, korang boleh akses kedua-dua skru atas dengan bawah dengan senang. Sebab apa? Kalau korang tolak dia ke atas, korang hanya boleh akses satu skru, yang mana yang bahagian sini korang tak boleh nak akses. Jadi sebabkan itu, kalau korang nak buka korang punya side mirror, pastikan korang tolak dia ke bawah So untuk korang yang tengok video masa pakcik test kita punya winglet tu dekat motor adik pakcik tu, kalau korang ingat lagi masa dia adalah color Lucina So pakcik dah tampal dia color hitam. Pakcik tapi tak cantik lah. Maybe nanti pakcik akan spray lah kot buat color hitam. Pakcik dah gosok sikit guna kertas pasir bagi dia ada bentuk. Sebab macam korang tahu, dia punya bentuk memang tak ikut bentuk asal kita punya CBR And then lagi satu, pakcik dah ambil getah getah untuk buat alas lah dekat bawah ni. Handsome guys. Jadi untuk korang yang berminat untuk pasang winglet ni, untuk winglet ni sahaja pakcik tak ada link untuk Shopee. Sebab yang ni pakcik beli dengan Brother Roger. So pakcik akan letak dia punya nombor telefon dekat bawah ni. Kalau korang beli sekarang, sekarang dia dah ada winglet ni yang memang plug and play untuk CBR 250RR. Maksudnya dia punya tapak korang dah tak perlukan riser ni yang pakcik pasang sebelum ni. Memang korang boleh terus buka side mirror lama, pasang winglet yang baru. Jadi kalau korang yang berminat, boleh terus WhatsApp dekat Abang Roger, cakap dia pakcik Mimin hantar. Alright, so kita dah sampai ke penghujung video. Dah siap dah kita punya pemasangan jajan-jajan dan juga aksesori untuk kita punya CBR 250RR ni. So barang-barang lain ada banyak lagi. Kita ada cover radiator, kita ada frame slider, kita ada banyak lagi barang. Tapi buat masa ni pakcik tak ada masa lagi nak buat untuk pasang. Jadi korang kena tunggu untuk video yang akan datang. Jadi macam biasa, kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa untuk tinggalkan like video ni, share video ni dekat kawan-kawan korang ataupun media sosial korang. Dan kalau korang ada apa-apa persoalan, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Pakcik insyaAllah akan cuba jawab sebajak mana yang pakcik mampulah. Dan untuk korang yang baru je sampai kat channel pakcik, pakcik sangat-sangat hargai kalau korang boleh subscribe pada channel pakcik dan tekan butang loceng dekat sebelah dia tu supaya korang dapat notification setiap kali pakcik upload video yang baru. Jadi macam biasa guys, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.